Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, selamat kembali ke dalam channel Muhammad Zulfaqar. Kongsian secara random tentang ilmu yang bermanfaat. So, untuk video kita pada kali ini, apakah yang akan kita sambung sesi pembelajaran kita ni berkenaan dengan tajuk apa? Berkenaan dengan subjek apa? So, kita kena tengok intro dulu yang dah disediakan untuk para penonton. Let's go. Okey, so kita mulakan kelas ataupun video kita pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so untuk video kita, untuk episod kita pada kali ini, kita akan bersembang, kita akan bercerita berkenaan dengan mata pelajaran Fiqh bagi tahun 1, iaitu pada tajuk, dah sedia dah anak-anak? Jom kita pergi pada tajuk dia. Mari kita mulakan. Iaitu tajuk pelajaran keempat pada tajuk wudu. Kalau anak-anak ada buku teks diniyah Jaiz, boleh buka buku teks masing-masing pada muka surat 31. Okay, so apa tajuk yang ada pada muka surat 31 tu? Kita akan bercerita, kita akan berstory-story berkenaan dengan tajuk perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Mungkin selama ni anak-anak boleh dah ambil wudu, betul? Dah hafal dah pergerakan wuduk, bacaan wuduk semua tu dah tahu. Tapi adakah anak-anak tahu benda-benda ni membatalkan wuduk ataupun tidak? Mungkin kita ada terbuat dalam kita tak sedar. Tahu-tahu sebenarnya, alah ustaz, wuduk saya dah batal rupanya kalau saya buat benda ni. So persoalan dia, apakah benda ini itu? So, kita akan tengokkan kepada benda-benda tersebut. Okey. So untuk persoalan yang pertama yang ustaz rasa anak-anak tu terfikir juga apa dia. Okey, persoalannya mungkin ustaz rasa, mungkin kamu akan bertanya, ustaz, ada berapakah perkara yang membatalkan wuduk? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Mesti anak-anak ada tanya macam ni kan? Okey, so ustaz nak jawab soalan dia. Okey, so perkara yang membatalkan wuduk ada 8. Perkara yang membatalkan wuduk ada 8 ya anak-anak. So kita nak tengok apakah dia yang 8 itu. Okey, jom kita tengok. Okey, ini dia yang 88 perkara yang membatalkan wuduk. Dekat sini ustaz dah rangkumkan, ustaz dah kumpulkan mengikut orang kata ikut dia punya turn dia lah, ikut giliran dia. So ada 8 dekat sini. Kita akan tengok satu persatu untuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi anak-anak, jom kita pergi kepada nombor 1 yang atas ni. Yang pertama, perkara yang membatalkan wuduk yang pertama iaitu bersentuh. Yang pertama iaitu bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ustaz, mahram tu apa dia ustaz? Mahram tu adalah, okey, mahram tu bermaksud family. Tu je. Mahram tu maksud dia keluarga terdekat kita. Gitu. Contoh macam ayah, ibu, atuk, nenek, abang, kakak, adik. Tu kita panggil sebagai mahram. Bukan mahramnya apa pula ustaz? Bukan mahram ni, maksud dia bukan family lah. Contohnya yang jauh daripada kita, kawan-kawan kita, jiran sebelah rumah kita. Tu contohnya yang bukan mahram kita. So isunya dekat sini, kalau kita bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan macam kita, macam ustaz kat sini contoh, ustaz lelaki, ustaz saja-saja nak sentuh tangan seorang perempuan. Yang perempuan tu bukan ustaz punya family pun. Bukan keluarga ustaz, bukan ayah, bukan ayah. Bukan ibu, bukan kakak, bukan adik, ustaz saja sentuh. So wuduk ustaz akan terbatal sebab ustaz sentuh kulit perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Tapi kalau ustaz sentuh tangan perempuan tu dengan lapik, contohnya lapik baju macam ni, kita sentuh, wuduk kita tak terbatal sebab kita ada lapik. Tak kisahlah lapik guna kain ke, guna baju ke, guna glove, sarung tangan ke, asalkan dia berlapik, wuduk kita tak terbatal. Tapi kalau tangan kita tak berlapik, bare hand, tangan kita yang kosong ni, kita sentuh kulit berlawanan jantina kita yang bukan family kita, wuduk kita akan terbatal secara automatiknya. Tak, macam mana kita nak berwuduk balik? Kena ambil wuduk semula lah. Kena ambil wuduk semula. Batal sekejap je. Kalau nak solat balik, kena ambil wuduk. Boleh anak-anak? Boleh? Okay, good. Alright, nombor 2. Kita pergi kepada perkara yang membatalkan wuduk yang kedua, iaitu yang bawah ni pula. Ini kita panggil sebagai mabuk.
Okey, mabuk. Mabuk ni dia boleh datang daripada arak, boleh datang daripada dadah yang berlebihan lah, ataupun najis dadah yang kita tengok dalam iklan-iklan jauhi dadah tu. So mabuk tu boleh datang daripada dua perkara tu. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, fun fact, fakta menarik, Islam melarang kita untuk kita minum arak dan juga membinasakan diri sendiri dengan mengambil dadah yang overdose tu. So bila kita mengambil dua perkara ni, kita akan menyebabkan diri kita ni hilang akal, boleh menyebabkan kita ni hilang pertimbangan. Sebab tu kita tengok orang yang mengambil dadah, mengambil arak ni, dia membunuh orang. Ada kes langgar orang, orang yang mabuk langgar orang semua tu. So sebab tu agama Islam melarang kita untuk kita minum arak ataupun mengambil dadah gitu. Sebab dia boleh merosakkan akal kita, boleh merosakkan pertimbangan kita. So bila kita mabuk, wuduk kita akan terbatal dengan secara automatiknya. So macam mana nak solat? Kena habis mabuk dulu dan kita ambil wuduk balik, lepas tu solat taubat. Kalau ada yang terminum lah. Okay. Tu untuk perkara yang membatalkan wuduk yang kedua. Kita tengok pula yang ketiga. Apa pula yang ketiga? Okay, yang bawah ni pula. Okay, ini kita panggil sebagai apa ni? Apa ni? Itu adalah gila. Gila, gaya lam alif la, gila. Gila ni juga dia adalah, orang kata boleh menyebabkan kita punya akal kita hilang lah. Kalau macam mabuk tadi, dia hilang akal sekejap je, lepas tu elok pula normal. Tapi kalau gila ni dia hilang akal lama, mungkin dalam 10 tahun tiba-tiba dia normal balik. Dia gila tu macam dia hilang akal terus lah. Dia dah hilang pertimbangan dia, memang dah gila dah. So contoh macam orang tu dia normal kan, dia dah ambil wuduk, dia nak solat, tiba-tiba dia gila. Bila dia gila tu, wuduk dia akan terbatal secara automatiknya. Gitu. So macam mana nak solat balik? Tunggu lepas habis dia gila, lepas tu ambil wuduk balik, lepas tu sembahyang. Tapi tu kalau dia, orang kata gila yang sekejap lah. Kalau gila yang lama, Wallahu'alam, tak boleh nak buat apalah, kita berdoa saja pada Allah. Okay, next, seterusnya kita ada perkara yang membatalkan wuduk yang keempat, iaitu pengsan. Pengsan ni dia macam, orang kata yang tumbang, collapse secara tiba-tiba. Contoh macam orang ada migraine ke apa kan, dia ambil wuduk, tiba-tiba dia rasa macam badan dia panas, tiba kepala dia macam nak pitam kan, ataupun bahasa lain pitam tu pengsan lah. Dia tumbang. So bila dia pengsan, bila dia pitam, wuduk dia yang ada tu dia akan batal lah wuduk dia. So macam mana dia nak solat? Tunggu lepas dia dah elok balik, dia dah bangun daripada pengsan, ambil wuduk balik, baru boleh solat. Begitu. Boleh anak-anak? Alright, seterusnya kita ada perkara yang membatalkan wuduk yang kelima. Okey, di sini iaitu keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Okey anak-anak, apakah dia maksud kubul? Kubul ni maksud dia kemaluan kita yang di depan, yang lelaki dan juga yang perempuan, yang keluar air kencing tu, tempat yang keluar air kencing tu kita panggil sebagai kubul. Apa pula maksud dubur? Dubur ni berlawanan daripada yang depan lah, iaitu kemaluan kita yang belakang, ataupun punggung kita. So bila keluarnya sesuatu, something keluar daripada dua-dua ni, contohnya kubul dan juga dubur, keluar sesuatu, contoh macam air kencing, ataupun najis kita tengah buang air besar, ataupun kita kentut, gitu. So seumpamanya itu, bila dia keluar daripada salah satu daripada dua ni, kubul ataupun dubur, wuduk kita akan terbatal dengan secara automatiknya. Ustaz, macam mana saya nak solat Ustaz? Nak solat macam mana? Bersihkan dulu. Kalau siapa yang kencing, bersihkan kencing dulu, basuh dulu. Lepas tu ambil wuduk, ambil air sembahyang balik, bolehlah solat, tak ada masalah. Gitu. So bila keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur, wuduk kita akan terbatal. Boleh anak-anak? Alright, next, seterusnya perkara yang membatalkan wuduk yang keenam, iaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Kemaluan tu apa? Macam kita cerita tadi lah, yang kubul dan dubur tadi, kemaluan yang depan dengan kemaluan yang belakang. Tangan tu gatal-gatal saja je kan, dah habis wuduk tiba-tiba saja nak pegang. So bila pegang tu, kena je tapak tangan kita pada kemaluan kita, wuduk kita akan terbatal. So macam mana nak solat? Kena ambil wuduk semula, lepas tu solat lah. Gitu, tak ada masalah. Right. So tangan tu jangan gatal-gatal sajalah nak menyentuh.
Kita dah ada wuduk, kita kena jaga elok-elok. Jangan sampai terbatal. Boleh? Alright, next. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk dan yang ketujuh, iaitu kita ada di sini, iaitu tidur. Tidur dekat sini maksudnya tidur yang kita sekejap bergerak ke kanan, sekejap mereng ke kiri, sekejap kita macam menelentang, meniarap macam tu. Tidur yang tidak tetap punggung kita. So bila punggung kita tak tetap, kejap menghadap ke sana, kejap terangkat ke sini kan. So di situlah menyebabkan wuduk kita akan terbatal. Ustaz, kalau kita tidur wuduk punggung kita tak bergerak, kita stay je punggung kita atas lantai, boleh ke ustaz? Boleh, wuduk kita tak terbatal. Tetapi seelok-eloknya lepas kita tidur ambillah wuduk. Sebab kenapa? Sebab kita tak tahu pun kita ni tidur, kejap bergerak sini ke, kejap berdiri, kejap berjalan-jalan ke sana sini. Kita tak tahu kan, betul? So digalakkan seelok-eloknya kita ambillah wuduk semula lepas kita tidur. Boleh? Alright, dan last but not least, yang terakhir, perkara yang membatalkan wuduk yang terakhir, yang atas sekali ni, iaitu murtad. Iaitu murtad. Ustaz, murtad tu apa dia ustaz? Okey, murtad tu dalam bahasa mudah dia keluar daripada Islam. Ustaz, keluar daripada Islam tu maksud dia kita macam kita buka pintu kita keluar ke? Macam ni sebenarnya. Keluar daripada Islam ni maksud dia orang Islam, originally kita orang Islam yang mengisytiharkan diri dia keluar daripada Islam secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya macam orang tu orang Islam asal dia, tapi dia macam saja dia nak keluar daripada Islam kan, dia isytiharkan diri dia keluar daripada Islam. Maka bila keluar daripada Islam, wuduk dia akan terbatal. Tapi anak-anak kena hati-hati. Murtad ni adalah satu perkara yang sangat bahaya, sangat dangerous. So anak-anak kena ambil perhatian. Sebab kenapa? Sebab murtad ni dia bukan sahaja membatalkan wuduk kita, dia juga boleh membatalkan agama Islam kita. Dia boleh membatalkan iman kita. So bila agama Islam kita batal, so kita solat diterima tak? Tak diterima. Kita puasa diterima tak? Tak diterima. Kita buat baik pada orang, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Bahaya ya anak-anak. Kita tak boleh nak buat main dengan benda-benda murtad ni. Kalau kita bergurau pun tak boleh anak-anak. Kita bergurau pun tak boleh. Kalau terbegurau, kita kena cepat-cepat balik mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So murtad ni adalah perkara yang paling bahaya dan dia juga membatalkan wuduk kita. Boleh anak-anak? Okey, itu saja untuk ke-88 perkara yang membatalkan wuduk. So ustaz harap anak-anak semua faham dan boleh dapat idea, get the idea lah apa yang ustaz cuba nak sampaikan. Kalau tak faham, boleh ulang balik video ni daripada awal dan tengok semula apa yang kita cuba nak bincangkan untuk kelas hari ni. Boleh? Alright, wallahu alam bisawab. Okey anak-anak, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like supaya ustaz rasa gembira lah, sejuk hati melihat anak-anak tekan button like. Dan jangan lupa untuk share kepada orang lain kalau anak-anak nak kongsikan ilmu yang sama kepada orang lain juga. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe supaya anak-anak boleh tengok lagi video-video baru yang ustaz buat khas untuk anak-anak dan juga para penonton yang berada di luar sana. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.